Baik penonton, pasca pembentangan Belanjawan 2025, agenda untuk memperkasakan rakyat melalui pendigitalan dan juga inovasi terus diberikan perhatian, khususnya bagaimana usaha untuk kita memartabatkan dan juga mengangkat taraf teknologi dan juga sains ini bagi mendepankan Malaysia sebagai negara peneraju di rantau ini. Jadi hari ini kita nak berbicara berkenaan pasca pembentangan Belanjawan 2025, merakyatkan sains, menginsankan teknologi dan mengarus perdanakan inovasi. Pastinya hari ini kita bersama dengan tetamu yang kita raikan, iaitu yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin Hasim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Datuk. Jadi topik ini sangat penting untuk kita bawakan sebab kita nak memberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada masyarakat awam secara keseluruhannya berkenaan peruntukan Belanjawan 2025 ini yang diperuntukkan di bawah MOSTI untuk tahun hadapan. Jadi mungkin untuk permulaannya kita bicarakan bagaimana Datuk melihat Belanjawan 2025 ini dan menyokong struktur ekonomi madani secara keseluruhannya dan mencapai agenda juga matlamat di bawah MOSTI sendiri. Terima kasih pada RTM kerana menjemput MOSTI untuk kita huraikan sedikit mengenai kepentingan sains teknologi dan inovasi sebagai salah satu wadah yang mana kita hendak membawa negara kita maju di samping kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Berteraskan kepada falsafah asas untuk bajet kali ini, merakyatkan sains, menginsankan teknologi dan mengarus perdanakan inovasi. Daripada segi tiga ayat ini yang kita cuba adunkan dan kita ajukan kepada Kementerian Kewangan, dan alhamdulillah kita telah pun diberikan peruntukan yang agak selesa lah untuk tahun ini. Selesa sebab saya menggambarkan bahawa sejak 3 tahun ini bajet kita sentiasa ditambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So pada tahun ini kita telah diperuntukkan sebanyak 1.275 bilion lah. Dan sebelum itu kita mendapat 1.1 bilion. So dia bertambah. Ini memberikan signal kepada kita untuk terus memberi perkhidmatan kepada, pertama, komuniti yang berkaitan dengan sains teknologi. Keduanya, komuniti penyelidik. Dan akhirnya kepada komuniti rakyat kita yang mana mereka perlu merasakan apakah faedah sains teknologi dan inovasi dalam kehidupan mereka seharian. Untuk kali ini kita telah diberikan sebanyak 739 juta untuk belanja mengurus dan 537 juta untuk belanja pembangunan. Secara formulanya ialah 60% untuk pengurusan dan 40% untuk pembangunan. Wow. 40% ini yang merupakan salah satu yang kita hendak beri tumpuan bagaimana kita boleh mengarus perdanakan sains, teknologi dan inovasi. Banyak program-program yang kita laksanakan dari masa ke semasa. Contohnya, kalau kita bercakap mengenai komuniti yang berkaitan dengan perniagaan, sektor swasta. Rata-rata kita sudah maklum bahawa 90% daripada ekonomi kita terdiri yang disumbangkan oleh SME, Small Medium Enterprises, PMS. Dan daripada 90% ni pula 60% daripada mereka dalam sektor F&B, makanan dan sebagainya. Kita pun sudah maklum bahawa negara kita terkenal dengan pelbagai makanan. Okey, bagaimana hendak kita menteknologikan semua ini? Penggunaan AI, penggunaan digital yang mana kita boleh menolong mereka memasarkan produk mereka untuk ditonton secara online. Dan dari situlah akan ramai yang akan ikut sertalah orang kata merakyatkan ekonomi dan memberi faedah kepada mereka. Kemudian daripada ini juga kita hendak memastikan bahawa sektor perniagaan ini terus berasaskan kepada teknologi. Di sini kita menggunakan agensi bawah kami iaitu Cradle, yang mana mereka telah pun diberikan peruntuk dalam 65 juta ringgit, yang mana mereka akan adakan program-program tertentu untuk mewujudkan lebih ramai startup. Syarikat pemula. Sekarang ni di bawah pendaftaran kami ada lebih kurang 3,900 startup yang telah mendaftar dalam sistem Cradle. Dan kita telah memberi
cabaran untuk mendapat lebih kurang 5,000 startup untuk mendaftar di bawah sistem ini. Apabila mereka mendaftar, maksudnya kita boleh memberi tumpuan untuk program-program tertentu. Pertama, untuk membawa mereka ke arus lebih Implementasi sempadan kan. betul, melewati negara untuk ke ASEAN. Tahun depan kita akan jadi pengerusi ASEAN, ke global dan seterusnya. Itu untuk program-program yang berkaitan dengan Cradle. Kita ada juga program-program yang tertentu. Contohnya kita ada program-program dengan Yayasan Inovasi Malaysia, yang mana melalui ini kita ada program yang kita pergi ke bawah, ke rakyat, dan melihat apakah solusi-solusi yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Dari sini mungkin mereka menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang boleh kita bantu. Contohnya, kalau hari-hari mereka ada masalah, mereka menyelesaikan. Jadi penyelesaian mereka itu sebenarnya boleh pakai oleh komuniti lain. Betul. Dari situlah kita boleh jumpa individu-individu ini atau kumpulan-kumpulan ini. Boleh tak kita share, kita kongsikan pengalaman masing-masing untuk kita harus perdanakan untuk komuniti yang lain. Okey. Itu ada juga saya saksikan bagaimana inisiatif daripada MOSTI. Sebagai contoh, kita ambil pengayuh beca di Terengganu. Juga menggunakan teknologi iaitu panel solar. Jadi ianya bukan sahaja mengurangkan beban tapi juga menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat memberi impak kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat falsafah yang dibawa merakyatkan sains, menginsankan teknologi, mengarusberdanakan inovasi ini, ianya falsafah yang menyerap ke akal umbi. Jadi perkara ini patut kita berikan perhatian. Dan kalau kita lihat dari peruntukan belanjawan 2025 ini, Datuk, bagaimana kita nak gambarkan kepada masyarakat dari sudut impak dan juga keberhasilannya, apa yang boleh dijangkakan oleh masyarakat untuk tahun hadapan di bawah MOSTI? Kita telah mereka bentuk beberapa program. Pertama, mengikut kumpulan-kumpulan tertentu lah. Contohnya seperti kita tahu, untuk merakyatkan lagi teknologi ini, kita perlu ada bakat-bakat tertentu. Di sini kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian, dengan universiti-universiti, dengan komuniti kolej-kolej komuniti dan sebagainya. Yang mana kita boleh memberi signal kepada mereka bahawa okey, untuk tahun depan apakah fokus-fokus yang nak kita laksanakan. Melalui di sinilah kita akan bekerjasama dengan mereka. Contohnya, kalau ada satu syarikat teknologi masuk ke Malaysia, mereka memerlukan sekian banyak pekerja, dan kita bekerjasama dengan mereka untuk melahirkan tenaga-tenaga di sini. Itu satu perkara. Ada juga di masa-masa di saat tertentu yang mana teknologi ini tidak ada di Malaysia. Hidrogen dan sebagainya. Di sini jugalah MOSTI menggunakan peruntukan yang telah diberikan pada kita untuk kita janakan idea-idea tersebut supaya ia dapat dilaksanakan di Malaysia. Untuk tahun ini kita telah diberikan sebanyak 195 juta untuk dana R&D. Daripada 195 juta ini, kita sebenarnya banyak program-program yang kita cuba laksanakan ikut tema-tema tertentu. Contohnya, food security. Contohnya, vaksin. Pembangunan vaksin. Contohnya, pembangunan startup yang mana saya maklumkan tadi. Jadi, melalui program-program inilah yang dapat kita memberikan sedikit dana untuk mereka laksanakan projek-projek R&D tertentu supaya lebih dapat kita komersialkan projek-projek ini untuk kegunaan rakyat kita. Okey Datuk. Dalam ruang masa yang ada ni Datuk, yalah, so pasti banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Yalah, kalau kita nak bercerita berkenaan agenda juga inisiatif di bawah MOSTI sendiri, pelbagai lagi perkara yang perlu kita perhalusi. Namun masa sangat singkat ni Datuk. Mungkin ada sedikit harapan daripada pihak Datuk mewakili pihak MOSTI. Apa yang boleh kita berikan kepada masyarakat, khususnya berkenaan program-program yang ada dalam tempoh terdekat ni Datuk? Kita ada program yang selalu kita laksanakan secara bottom up lah. Kita tahu sains teknologi ini merupakan subjek yang agak sukar lah untuk adik-adik kita kadang-kadang. Jadi kita ada program yang mana kita bawa sains teknologi ini dalam satu format yang lebih santai, informal dan menarik. Di sinilah contohnya pusat sains negara. Selain kita ada di Kuala Lumpur sana dan juga di Alustar cawangannya, kita juga ada mobile unit
Pusat Sains Negara. Untuk ini kita telah diberikan peruntukan sebanyak 5 juta untuk kita menjelajah ke seluruh negara. Dan kita bawa sains teknologi kepada mereka. Kita juga diberikan 10 juta untuk program Techlimpik. Di sini Techlimpik merupakan satu pertandingan antara zon-zon. Kita ada zon utara, zon selatan, Sabah, Sarawak yang mana mereka mengaplikasikan AI dan juga robotik. Saya selalu menggambarkan bahawa Techlimpik ini merupakan sukma teknologi. So mereka akan mewakili negeri-negeri masing, mereka akan bertanding sesama diri dan yang mana dari juara menang kita akan bawa ke satu tempat untuk mereka bertanding di peringkat kebangsaan. Dan insya-Allah mana-mana pihak yang menang, mana-mana sekolah yang menang, mana-mana belia yang menang, kita akan bawa ke lebih peringkat antarabangsa insya-Allah. Tapi itu yang penting sebenarnya. Pembudayaan merupakan salah satu cabaran yang kita sering kali hadapi kerana mereka merasakan bahawa kadang-kadang amat sukar untuk mereka memahami apa itu sains dan teknologi. Hanya dengan cara ini, kita berdepan dengan mereka, kita datangkan dengan format yang lebih informal, lebih menarik dan sebagainya. Mereka akan cuba dapat memahami. Cuma harapan kita supaya mereka terus menghayati sains dan teknologi. Harapan kita supaya mereka terus bermain dengan teknologi untuk mereka menjadi salah satu pemain teknologi yang tersohor di negara kita. InsyaAllah kita harapkan pembudayaan sains, teknologi dan juga inovasi ini dapat diserap sehingga ke akar umbi untuk kita menjadikan negara kita ini sebagai negara berteknologi tinggi untuk menjadi peneraju di rantau ini. Dan pastinya saya ingin war-warkan sedikit Dato' di bawah Mosti, iaitu Karnival STI Madani yang akan berlangsung bertempat di UMS KAL ataupun Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan pada 7 hingga 10 November nanti. Jadi boleh ramai-ramai. Hujung minggu ni Dato'. Jadi pastinya cukup meriah, pelbagai pengisian menarik akan dibawakan kepada anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin Hasim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah.